Ada seorang tokoh yang memang bagi saya memang kita nanti-nantikan suara dan pandangan beliau, tak lain tak bukan Datuk Seri Mukhris Mahathir, yang amat berhormat, ya, yang merupakan Menteri Besar Kedah dan juga Timbalan Presiden Bersatu. Dan ramai yang mungkin tertanya-tanya baru-baru ni yang Mak Berhormat ada mengeluarkan kenyataan mengajak rakan-rakan dari Bersatu untuk kembali bersama Pakatan Harapan, dan malam ini contohnya Ketua Penerangan Bersatu mengeluarkan kenyataan yang agak menarik. Mungkin kalau boleh dikupas, ya, nanti mungkin ada yang nak tanya, tapi terpulang ya. Dan saya berikan, I give the floor to Datuk Seri Mukhris, ya, dipersilakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih di atas peluang yang diberikan pada saya untuk bersama dengan rakan-rakan daripada Pakatan Harapan dalam sesi sembang-sembang ni. Saya juga sempena ulang tahun kedua sejak Pakatan Harapan dan rakan-rakan yang lain termasuk Warisan menang dalam pilihan raya umum ke-14 pada 9 bulan Mei 2018 yang lepas. Kita imbau kembali sejarah politik negara ketika itu, dan saya ingat, ya, daripada tahun 2016 lagi, sejak awal-awal kami dah tidak lagi bersama dengan UMNO, sebab ramai di kalangan kami ini datangnya daripada UMNO, kemudian atas sebab tak boleh nak terima, ya, beberapa tindakan yang telah diambil oleh kepimpinan tertinggi dalam UMNO, ya, yang mana jelas membuktikan kepada kita bahawa ada amalan kleptokrasi tahap gaban, yang luar biasa, yang diperakui di peringkat dunia bahawa ini adalah kleptokrasi yang tak pernah berlaku tahapnya dalam sejarah dunia. Jadi begitu hebat sekali Malaysia ni mempunyai kepimpinan macam itu. Bukan puluh-puluhan juta, bukan ratus-ratus juta, tapi masuk mencecah bilion-bilion. Jadi ini yang menyebabkan kita tak tergamak untuk menipu rakyat sewaktu kami dalam UMNO dan Barisan Nasional, apabila kita sedar apa yang sedang berlaku di dalam parti sendiri dan oleh kepimpinan tertinggi dalam parti. Jadi atas sebab itulah kami merasakan bahawa dalam parti pun mesti ada saluran untuk kita mengkritik. Pemimpin pun harus disoal, ya. Sekiranya kita rasa bahawa ada kepincangan, ada bukti-bukti salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan, malah rasuah dan sebagainya. Jadi apabila kita mula bersuara dari dalam, maka tindakan telah diambil ke atas kita. Antara lain, Timbalan Presiden UMNO sendiri pun, ya, telah dipecat dengan begitu unceremonious, orang kata. Dan alasan yang diberikan ialah tidak mengikuti ataupun tidak patuh dengan keputusan parti. Alasan itu, kena ingat alasan itu, sebab alasan itu mungkin akan digunakan pula tak lama lagi, tak tahulah, kan. Jadi kami ini atas prinsip, ya, kita bersuara di dalam parti. Apa tujuan? Saya kena mengaku waktu ini depan kawan-kawan daripada Pakatan Harapan, bahawa ketika itu awal-awal dulu 2015, ujung-ujung 2015, 2016, tujuan kami ialah untuk membersihkan UMNO, untuk menyelamatkan parti kami ketika itu. Tetapi sebaliknya yang berlaku, orang yang salah guna kuasa itu pula menggunakan kuasa untuk memecat kami, melantik orang untuk memegang jawatan-jawatan dalam kerajaan
semata-mata untuk menyelamatkan kedudukan mereka, keadaan mereka itu, untuk menyembunyikan fakta-fakta tertentu mengenai kes yang sedang ketika itu dibangkitkan. Maka atas sebab itu kita rasa bahawa parti ini dah rosak, tak boleh nak selamatkan. Ya. Jadi apabila tiba masanya diumumkan oleh Presiden UMNO ketika itu sendiri, yang kita lihat dialah yang menjadi kleptokrat yang paling besar dalam kerajaan ketika itu, maka kami dengan merasa rela hatilah dibuang, dipecat, digugurkan keahlian daripada UMNO. Dan ketika itu kalau kita ingat yang Muhammad Tun dah mula menggerakkan satu gerakan massa yang diberi nama deklarasi rakyat, semata-mata untuk menyelamatkan keadaan, untuk mendedahkan apa yang dilakukan oleh kerajaan, dan pentingnya rakyat bersuara, rakyat bertindak untuk menyelamatkan keadaan. Kuasa sebenarnya ada di dalam tangan rakyat, dan maklumat dan fakta yang diperlukan itu disampaikan melalui deklarasi rakyat dan sebagainya. Dan itu kali pertama saya telah dijemput untuk bersama-sama menyertai deklarasi rakyat, dan saya diminta pergi ke satu tempat, tak silap saya di Sam Darby Convention kan. Kemudian duduk di situ, saya pandang ke kanan saya nampak Yang Berhormat Mat Sabu. Belum pernah lagi saya duduk sebelah dia. Jadi kalau dulu ni waktu kami dalam UMNO memang duduk tekak dengan dia. Lepas tu saya pandang belah kiri saya Yang Berhormat Lim Kit Siang, pun kali pertama tak pernah duduk bersebelahan dengan dia. Dan sebelum ini memang kami ni di brainwash. Kalau nama Lim Kit Siang dengan DAP ni memang satu yang tabu bagi orang UMNO. Memang tak boleh tak boleh dilihat bersama langsung. Jadi kalau nak sebut nama pun kerana dalam ayat yang memaki hamunah dia lah. Jadi pecah penuh jugalah saya kena mengakui, sebab belum biasa ketika itu. Tetapi setelah itu kita dah mula berkenal di antara satu sama lain. Kemudian diputuskan di kalangan beberapa orang yang dulunya ex-UMNO ini untuk menubuhkan sebuah parti yang baru yang diberi nama Parti Pribumi Satu Malaysia, PPBM ketika itu, yang singkatannya akhirnya dibenarkan oleh RS untuk digunakan nama Bersatu. Yang Muhammad Perdana Menteri ketika ini pun Presiden pada Bersatu, sampai ke hari ini pun memang memegang jawatan tersebut. Dan kita sama-sama waktu itu bernekat untuk menubuhkan sebuah parti yang nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan di dalam menubuhkan satu kerjasama politik yang dapat menyaingi Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO yang dari mana kami datang ni dulu. Ya. Dan apa sebabnya? Sebab prinsip. Sebab kita berpegang teguh kepada satu prinsip bahawa kita tidak boleh mengiyakan apa juga bentuk salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan, kleptokrasi, satu istilah baru yang digunakan ke atas kita oleh Amerika Syarikat. Tapi akhirnya kita dah terpalit. Ya. Malaysia waktu itu terkenal dengan istilah kleptokrasi. Maka itulah gagasan yang pertama. Dan saya dapati sebenarnya di dalam kalau kita ni dulu dianggap bermusuhan di antara UMNO dan kami dulu bekas-bekas UMNO ini bersama dengan ahli-ahli ataupun pemimpin PAS, yang kemudian ada pecahan daripada PAS menjadi Amanah dengan Parti Keadilan, tentunya dengan DAP. Tetapi bila kita dah saling kenal mengenali di antara satu sama lain, malah kita bekerjasama dan kita bergerak sebagai satu pasukan semata-mata untuk meyakinkan rakyat bahawa sebenarnya ada satu lagi pilihan, satu lagi alternatif yang realistik, yang boleh diyakini selain daripada Barisan Nasional yang ditunjangi UMNO itu. Dan barulah
saya sendiri nampak, rakan-rakan lain daripada Bersatu pun dapat lihat dengan mata kita sendiri, daripada pengalaman kita sendiri, bahawa sebenarnya kita semua nasionalis. Kita semua meletak kepentingan rakyat, kepentingan negara diutamakan atas segala-galanya. Kalaupun ada sedikit perbezaan dari segi ideologi dan sebagainya, tetapi itu tidak menghalang kita untuk mencari satu titik pertemuan di antara kita, dan di atas dasar itulah kita telah berjaya untuk menggerakkan apa yang dikenali sebagai Pakatan Harapan sehingga kita menang dalam periode 14. Ini satu perkara yang luar biasa, sebab di peringkat persekutuan lebih 60 tahun di bawah Perikatan dan Barisan Nasional. Jadi hari ini kita rasa sedih bila mandat yang diberikan oleh rakyat itu dikhianati, dan malah kami pun rasa dikhianati. Orang yang kita paling yakini tiba-tiba tikam belakang. Jadi inilah yang tak dapat kita terima, kerana kita rasakan bahawa rakyat berhak ke atas sesuatu yang lebih baik. Rakyat telah membuat keputusan tahun 2018 hari itu. Rakyat tidak pun dibenarkan memberi suara untuk nyatakan apa sebenarnya kehendak mereka, walaupun sekarang ini diakui kononnya wujudnya kerajaan Perikatan Nasional yang sebenarnya tak wujud itu atas kehendak rakyat katanya, tetapi tidak ada peluang untuk rakyat mengesahkan dakwaan tersebut. Jadi itu sebabnya saya rasa 18 bulan Mei di Dewan Rakyat nanti kita berpeluang untuk menyuarakan, sekiranya diberi izin oleh Dewan Rakyat, untuk kita bersidang seperti biasa, bukannya hanya sekadar sehari saja dan tidak membenarkan kita membuat usul-usul yang perlu dibahaskan dan diundi dalam Dewan. Jadi setakat itu saja saya ingat sebagai permulaan. Lepas ni kalau ada soalan bolehlah saya sambung lagi, insyaAllah.